Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah seterusnya pada hari ini adalah berkaitan dengan makanan dan minuman halal, garis panduan Islam dalam pemakanan halal. Okey, makanan dan minuman dalam Islam. Okay, dalam istilah bahasa Arab, makanan diistilahkan sebagai al-at'imah. Itu jamak kepada ta'am yang bermaksud merasai sesuatu sama ada masam, manis, suka, duka, tak adalah. Masam, manis, masam, kan, manis, pahit, masam, masin dan sebagainya. Kan kita boleh rasa dekat lidah kita ni, yang paling depan ni adalah paling manis kan. Menurut Muhammad Yusuf, makan boleh diertikan sebagai memamah. Kalau Kelantan dia panggil mamuh, atau mengunyah sesuatu benda yang bukan berbentuk cecair. Dengan kata lain, makanan biasanya ditujukan kepada perbuatan memakan makanan yang berketul, berbiji, berbuku yang boleh dikunyah seperti nasi, roti, buah-buahan dan seumpamanya. Maksudnya makanan itu adalah berbentuk pejal lah, bukannya cecair. Jadi makanan juga bermaksud apa-apa bahan sama ada pepejal ataupun cecair yang apabila diambil, dicerna dan diserap dapat digunakan bagi membina dan mengekalkan tisu badan, mengawal atur proses badan serta membekalkan tenaga kepada badan ataupun tubuh badan manusia. Menurut Kamus Dewan, makanan adalah salah satu ataupun adalah apa sahaja yang boleh dimakan atau segala yang diambil daripadanya bagi menghasilkan tenaga dan juga kekuatan. Manakala minuman adalah setiap cairan yang diminum atau barang cair yang boleh diminum. Jadi berdasarkan kepada definisi ini dapatlah kita simpulkan bahawa makanan ni adalah sesuatu benda yang kita boleh mamah ataupun kita boleh kunyah dan dalam bentuk pepejal. Manakala kalau minuman ni adalah berbentuk cairan yang kita tak perlu kunyah, tak perlu mamah, terus telan dalam tekak kita. Itulah. Okey. Manakala minum pula ialah perbuatan meneguk, menghirup sesuatu yang cair seperti susu, air dan madu yang tidak perlu dikunyah ataupun dimamah. Okey. Menurut definisi ilmu sains, makanan adalah apa sahaja sama ada pepejal, cecair atau di antara kedua-duanya yang mempunyai komposisi kimia yang tersendiri dan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas yang berikut. Kan penting kita makan, penting kita minum. Sebab apa? Sebab dia boleh, yang pertama, menyediakan tubuh badan dengan bahan-bahan yang diperlukan bagi membolehkan seseorang itu membuat kerja dan juga mendapatkan tenaga haba. Kan? Kalau kita tak makan, kita tak ada tenaga lah. Macam mana kita nak bekerja kalau kita tak ada makanan? Yang kedua, boleh menyediakan badan-badan untuk tumbuh saran, memelihara dan membina tisu-tisu badan. Maksudnya yang kedua ni adalah kita menyediakan bahan-bahan untuk tumbuh saran, untuk budak-budak lah, untuk kita membesar, untuk anak-anak membesar. Contohnya seperti mana susu. Kan, budak-budak ataupun baby-baby ni perlu kepada bayi memerlukan kepada susu untuk membantu pembesaran, untuk menguatkan tulang, kan? Memelihara dan juga membina tisu-tisu badan. Okay, sebagai pembekal bahan-bahan yang selalunya berkitar keperluannya seperti penghasilan tenaga untuk proses pertumbuhan dan membaik pulih tubuh. Kan? Yang ketiga ia berfungsi sebagai pembekal bahan-bahan yang
diperlukan untuk tubuh badan kita lah, dan juga membaik pulih tubuh-tubuh yang cedera. Okey, makanan seimbang. Apa yang dimaksudkan dengan makanan seimbang? Bagi mencapai status makanan yang baik, disarankan supaya seseorang itu memakan makanan yang seimbang. Makan makanan seimbang ialah tabiat memakan makanan yang dapat membekalkan nutrien yang dibekalkan untuk keperluan makanan. Ni dalam kuliah ni, siapa-siapa yang nak yang diet dan sebagainya sesuai lah dengar. Okay, contohnya, Bender AE mengatakan kandungan kalsium yang diperlukan dalam diet bagi orang dewasa ialah 0 hingga 4 hingga 0.5 gram sehari kalsium. Tetapi bagi kanak-kanak yang sedang membesar, keperluan ini bertambah kepada 0.4 hingga 0.7 gram sehari. Maksudnya bayi lebih, kanak-kanak itu lebih memerlukan kalsium. Sebab itulah kanak-kanak banyak minum susu. Sebab apa? Sebab dia boleh memberikan tenaga, menggalakkan pembesaran, supaya tulang dia orang kuat untuk jangka masa yang lama berbanding dengan orang yang dewasa dan juga golongan pertengahan. Okey, manakala bagi ibu yang mengandung atau menyusu bayi pula, kalsium yang perlu ada dalam diet semakin bertambah. Lagi banyak, iaitu 1.0 hingga 1.2 gram sehari. Kalsium ini amat berguna untuk proses metabolisme, mengawal denyut jantung dan pergerakan otot dan saraf. Kenapa ibu yang mengandung ataupun menyusu memerlukan kepada banyak kalsium? Sebab apa? Sebab ibu yang mengandung. Orang yang mengandung ni dia mudah sakit-sakit, terutamanya sakit tulang belakang. Sebab tulang belakang ini bersedia untuk mengandungkan bayi. Allah dah cipta elok-elok dah orang perempuan ni. Kalau dia mengandung, maka tulang belakang dia sangat sakit biasanya, sebab nak menampung berat badan baby tersebut, baby dalam kandungan, dan juga sebab bukan baby je kan, dia kan sekarang dengan ketuban dan sebagainya, maka kalsium kena kuat. Kalau tak memang sakit lah. Saya boleh cakap macam tu sebab saya dah alami kan. Jadi mengandung ni adalah benda yang sangat jadi sakit badan, lenguh-lenguh dan sebagainya. So memang kita perlu makan dengan banyak, dan juga perlu kepada, bukanlah makan yang banyak, tetapi perlu kepada kandungan kalsium yang tinggi. Kalau orang menyusu pun sama. Sebab tu kalau kamu tengok golongan wanita yang menyusu, dia banyak makan. Sebab bila dia habis menyusu, bukan je menyusu badan, bukannya menyusu badan. Kalau bukan sahaja kita menyusu baby tu, tetapi kalau kita pam susu pun, kita akan jadi haus sangat. Kan, kalau kita lambat makan sikit, kita macam jadi macam bergigil-gigil macam tu. Maksudnya badan kita perlukan kepada makanan. Sebab tu jangan katalah kalau seorang ibu yang, bila seorang wanita jadi ibu, lazimnya tubuh badan mereka berubahlah. Tidaklah seperti mana bentuk yang asal. Ada juga wanita yang kembali kepada idea asal, tetapi bukan semualah orang yang terpilih begitu. Sebab apa? Sebab membesarkan bayi itu, anak itu lebih besar ataupun besar nilai dia berbanding dengan tubuh badan itu perempuan lah. Dalam Islam, saranan untuk mengambil beberapa makanan seperti daging, ikan, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Terjemahannya, lalu kami turunkan buah-buahan ataupun biji-bijian di bumi ini, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk
kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakan. Maksudnya Allah SWT ni telah menciptakan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, herbs dan sebagainya itu adalah untuk kesenangan kepada manusia. Kan? Bukan sahaja itu dari segi untuk kita dapat nutrien, zat. Bahkan Allah SWT juga menciptakan binatang-binatang ternakan untuk kita menggunakannya, untuk kita makan, untuk kita makan, untuk memberikan protein kan. Daging contoh, daging memberikan protein kepada tubuh badan. Ikan, ayam dan sebagainya. Dalil lagi, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dan dihalalkan bagi kamu memakan binatang laut dan memakannya untuk kesenangan kamu dan bagi orang yang sedang berjalan. Surah Al-Ma'idah ayat ke-96. Kan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan semua binatang laut. Semua binatang laut yang ada di laut tu semua adalah halal untuk makan kecuali apa? Kecuali binatang tersebut adalah daripada binatang yang boleh memudaratkan dan juga bertoksik lah. Yang boleh memudaratkan kita tak boleh. Yang beracun pun tidak juga dibenarkan. Tetapi selain daripada itu, hukumnya adalah halal kan. Wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami memberikan makanan tambahan kepada mereka dengan buah-buahan dan saging dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Kan? Maksudnya Allah SWT juga bukan sahaja haiwan di laut, haiwan di darat, tumbuh-tumbuhan, makanan dan sebagainya banyak yang dihalalkan. Maksudnya perkara yang dihalalkan itu lebih banyak daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah buah-buahan dan juga haiwan ternakan. Okey, garis panduan dalam pemakanan. Okey. Mengambil makanan yang memberikan kesihatan iaitu dengan memilih makanan yang halal. Apakah garis panduan Islam dalam pemakanan? Yang pertama, kita perlu memilih makanan yang halal. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-172, Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, yang halal yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah sekiranya kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang kedua adalah menjauhi makanan yang meragukan. Di mana sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga adalah jelas. Dan di antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubhah. Dalam hadis, Nana rasa semua antum dah tahu, semua antum dah hafal. Kalau antum semua daripada Minang Puri semua dah hafal ayat ataupun hadis ni kan. Innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa asyubahat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara halal itu juga telah jelas. Perkara haram itu juga jelas. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang menjadi mutasyabihat, perkara yang syubhah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan oleh manusia yang lain. Sesiapa yang menjauhi perkara syubhah, maka selamatlah dia dan maruah dia. Dan sesiapa yang mendekati perkara-perkara syubhah, maka dia boleh menghampiri kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting.
Kenapa kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun mewajibkan kepada orang Islam untuk mencari ataupun untuk memberikan makanan yang halal. Okey, konsep halal dan haram. Okey, konsep halal dan juga haram. Okey, kalau kita tengok kat sini, apa itu halal? Halal ni adalah perkara yang diharuskan ataupun dibolehkan oleh syarak. Kan? Yang haram adalah perkara yang ditegah oleh syarak untuk melakukannya dengan larangan yang pasti. Manakala syubha adalah kesamaran kerana tidak jelas hukum sama ada halal ataupun haram. Kan? Nescafe ni pada mana sebenarnya? Nescafe boleh ke tak boleh? Hukumnya adalah halal. Boleh dimakan. Nescafe ni adalah dihasilkan daripada LP Pemui. Dan LP Pemui adalah badan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Okey, ni apa dia? Ni apa dia? Ni adalah musang. Kan? Musang ni memakan kopi luwak. Inilah sebenarnya musang yang memakan kopi luwak. Dia makan kopi luwak, nampak? Musang ni dia cerdik. Haiwan ni Allah bagi insting kat dia untuk memilih bijian kopi yang terbaik untuk dia telan, untuk dimakan. Kemudian najis dia itu ada lagi biji kopi tersebut. Sekiranya biji kopi tersebut tidak pecah dan dalam masih dalam keadaan elok, maka apabila telah dibersihkan dan sebagainya, maka hukumnya adalah halal untuk kita makan. Perkara ini telah difatwakan di Malaysia dan juga di Indonesia. Haram. Tengok ni, berminyaknya dia, wow, sedapnya. Dia kata, jangan kau nikmati aku kerana aku tidak halal bagimu. Dia dah pesan dah. Tapi manusia macam biasalah, ada yang cuba makan juga. Apatah lagi orang yang tidak ada agama, kan. Jangan kau nikmati aku kerana aku tidak halal bagimu. Syawah. Okey, ini apa? Ini adalah samyang. Samyang boleh makan ke tak? Tu cari sendiri hukum dia macam mana. Ini syubhah. Perkara syubhah ni banyak. Kalau sekarang ni, kalau musim sekarang ni, hukum syubhah itu lebih banyak berbanding hukum yang halal. Bukanlah maksud banyak. Maksudnya, makanan ini terdedah kepada perkara-perkara yang syubhah. Sebabnya berlaku contoh, ni adalah overlap. Overlap ni kalau antum orang perempuan tahulah, orang perempuan kalau nak buat kek dia kena ada tambah overlap untuk memampankan ataupun untuk supaya dia naik comel, gebu, gebas macam tu. Jadi overlap ni kebanyakan yang dijual di pasaran tidak mendapat siji halal. Bukan saya katakan dia tak dapat siji halal, tak, tetapi dia dijual dalam bekas-bekas yang kecil-kecil macam tu. Jadi memang tak ada pun logo halal kat situ. Jadi kita tak tahu sama ada overlap ini halal ataupun tidak. Begitu juga dalam kes. Ni sarung. Sarung apa ni? Sarung bat. Sarung bat apa panggil gelatin. Gelatin ni pun banyak kesan dia ataupun banyak apa ya? Sebab kalau dulu gelatin ni hanya diambil daripada babi, haiwan yang tidak disembelih. Jadi hukumnya adalah syubhah. Okay, ini adalah halal dari perspektif badan persijilan halal. Ini saya nak tunjuk pada antum. Okay. Halal dari perspektif Badan Persijilan Halal Malaysia, ini adalah definisi halal ataupun makanan halal yang telah yang ada dalam standard halal lah, dalam standard MS 1500 2009, di mana dia kata makanan yang dibenarkan di bawah undang-undang syariah dan memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah tidak mengandungi apa-apa bahan daripada haiwan yang tidak halal kepada orang Islam mengikut hukum syarak atau produk daripada haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Yang kedua, tidak mengandungi najis mengikut hukum syarak.
Yang ketiga, selamat dimakan, tidak beracun, tidak memabukkan atau tidak memudaratkan kesihatan. Yang keempat, tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan peralatan yang dicemari najis mengikut hukum syarak. Yang keempat, yang kelima, berapa yang kelima ke enam dah ni? Tidak mengandungi mana-mana bahagian atau anggota manusia atau hasilan daripadanya yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Dan yang terakhir adalah semasa penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan tersebut diasingkan dari makanan yang lain, tidak menepati keperluan A, B, C, D, E atau atas bahan-bahan lain yang telah disahkan sebagai najis menurut hukum syarak. Maksudnya dalam definisi halal ini bukan sahaja melihat makanan tersebut sahaja, bukan melihat kepada objek ataupun makanan, produk, sesuatu produk, tetapi melibatkan proses penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, penyimpanan ataupun pengangkutan. Maksudnya dia adalah secara keseluruhan. Maksudnya dia panggil daripada awal sampai akhir, bukan sahaja proses tersebut, bukan sahaja bagaimana makanan, bukan sahaja makanan tersebut, tetapi bukan sahaja raw material tersebut halal, tetapi proses tu pun adalah sehingga pengangkutan itu pun adalah kena lihat halal tu. Nak katanya halal Malaysia ni sangat padat dan ketat. Bukan senang nak dapat sijil halal Malaysia. Sebab tu terdapat rungutan daripada pelbagai ni mengatakan bahawa pelbagai ni lah agensi mengatakan bahawa nak dapat sijil halal ni payah. Sebab apa, kita ni banyak ialah nak halal kan, nak memilih benda yang halal, maka perlu cari yang halal lah, ataupun memang sukar lah. Tetapi apabila dah dapat sijil halal tu, maka penuhilah segala aspek yang telah ditekankan oleh halal Malaysia. Okay, yang ni adalah mengikut tata tertib Brunei. Antum semua boleh baca. Dia lebih kurang sama dengan Malaysia, cuma ada perbezaan terutamanya dari aspek penyembelihan lah, ataupun binatang poultry dan sebagainya. Okay, yang ni Singapura. Singapura berdasarkan kepada MUIS SC S001, makanan halal adalah makanan yang memenuhi kriteria berikut. Kalau antum pergi Singapura ataupun kita nampak ada logo halal Singapura, halal dia kata produk yang tidak mengandungi mana-mana bahan ataupun derivatif daripada sumber yang tidak halal, produk yang tidak mengandungi mana-mana bahan daripada haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak, kan, produk-produk yang tidak mengandungi mana-mana bahan atau derivatif yang disahkan sebagai najis, produk atau bahan yang disediakan, diproses atau dikilang tidak menggunakan peralatan yang dicemari najis mengikut hukum syarak serta semasa proses penyediaan dan sebagainya. Okey, di Malaysia untuk pengetahuan antum, kita ada Perintah Perdagangan Tarif Halal pada tahun 2011 ataupun dipanggil sebagai APD 2011. Dalam Seksyen 28 dia menetapkan tafsiran makanan sebagai tiap-tiap barang yang dikilangkan, dijual atau digambarkan untuk digunakan sebagai makanan atau minuman bagi kegunaan manusia atau yang memasuki ke dalam atau digunakan di dalam komposisi, penyediaan, pengawetan ataupun mana-mana makanan atau minuman bagi kegunaan manusia, dan termasuklah konfeksi, bahan kunyahan dan apa-apa bahan apa-apa bahan bagi makanan, minuman, konfeksi atau bahan kunyahan itu. Lain macam tafsiran makanan oleh APD ni, tapi mengandungi makna yang sama sebenarnya. Okey, tafsiran perkhidmatan yang berkaitan dengan barang atau makanan atau barang-barang, termasuklah pengangkutan, penyimpanan,
pemprosesan bahan mentah, penyajian dan peruncitan makanan atau barang-barang tersebut. Itu adalah tafsiran untuk perkhidmatan. Makanan lain, perkhidmatan adalah lain. Okey, tafsiran halal dan ungkapan lain. Ni saya rasa antum boleh baca dah kot sebab hampir sama saja. Ini adalah takrif halal ataupun ungkapan lain. Itu yang pertama, apabila sesuatu makanan atau barang-barang diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam, ungkapan tersebut bererti makanan atau barang-barang itu. So saya rasa yang ni antum semua boleh baca dah. Okay. Ini pun sama juga. Saya rasa boleh baca sendiri. Okey, ini halal dari perspektif umum. Okey, kefahaman ataupun pemahaman terhadap konsep halal dalam kehidupan pada asasnya dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, bagi orang Islam, konsep halal ni adalah perintah agama yang mengharuskan seseorang makan makanan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang Islam. Dia kata halal itu adalah berkaitan dengan agama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharuskan ataupun telah memberikan kebenaran untuk manusia memakan makanan yang halal. Bagi orang bukan Islam, konsep halal ni, dia memahami konsep halal ni adalah bertujuan memberikan kepahaman kepada mereka bahawa orang Islam diharamkan makan makanan yang dikategorikan sebagai najis seperti khinzir dan juga arak. Itu orang Islam. Itu dia. Orang Islam ini hanya diharamkan makan makanan yang diharamkan sahaja seperti khinzir dan arak. Yang lain-lain diorang tak faham. Jadi diorang fikir khinzir dan juga arak. Ada satu kes ataupun satu isu yang ada yang pernah diceritakanlah kepada saya bahawa dia pergi ke satu restoran. Lepas tu dia pergi ke restoran, kemudian dia tulis kat situ adalah meat kan. So dia pun makan meat tu, dia kata ni lain macam lembutnya daging ni. Lepas tu lepas dia dah makan semua ni, dia pun tanya kepada maaf ya, ada gangguan. Dia pergi tanya kepada pihak restoran, dia kata ni daging apa? Pihak restoran tu kata ni daging babi. Tapi babi tu kami dah sembelih dah. Jadi bolehlah kita jadi boleh makanlah daging tu sebabnya babi tu dah disembelih. Macam mana tu? Maksudnya kefahaman bagi orang non-Muslim ni sangat cetek lah berkaitan dengan apa yang manusia ataupun orang Islam ni boleh makan, boleh konsum. Okay. Manakala bagi pengusaha industri makanan halal adalah makanan yang tidak mengandungi khinzir ataupun arak apabila dilabel atau dipasarkan, di samping memberi manfaat dari sudut ekonomi. Maksudnya bagi pengusaha industri makanan halal ni dia orang faham bahawa makanan halal ni macam mana, tetapi dia lebih melihat kepada perkara itu boleh dilabelkan dan juga boleh dipasarkan serta boleh memperolehi keuntungan daripada hasilan daripada jualan barang ataupun sesuatu produk yang dipasarkan. Masyarakat kini dan juga budaya pemakanan di Malaysia. Yang ni tentang masyarakat. Maaf raya, ada gangguan siaran sikit. Okey, ini adalah masyarakat. Ini adalah gambaran masyarakat ataupun budaya pemakanan masyarakat di Malaysia.
Di mana budaya pemakanan pada masa kini lebih cenderung kepada sesuatu yang kita nampak kesannya secara jelas kepada kesihatan. Contohnya makanan yang tidak baik akhirnya mengundang kepada masalah kesihatan yang lain. Contohnya masalah obesiti, kencing manis, pengarah penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Maksudnya ia adalah berkaitan dengan pemakanan yang tidak sihat dalam kalangan masyarakat. Bukan nak kata masyarakat je, kita pun, saya pun sebenarnya tak kata saya cakap macam ni kepada orang lain, tapi kepada nasihat untuk diri sendiri juga kan. Okey, ini pertama adalah budaya membazir. Kan, senario yang berlaku dalam masyarakat sekarang, ramai antara kita yang tidak sedar bahawa setiap hari ada sahaja pembaziran makanan yang berlaku. Kadang-kadang ia menjadi satu trend dalam masyarakat kerana terlalu gairah dalam memilih makanan. Gambar ni adalah gambar yang menggambarkan macam mana budaya masyarakat Malaysia yang membeli ataupun memilih makanan yang terlalu memilih makanan yang banyak sangat membeli makanan tu, utamanya pada bulan puasa. Bila bulan puasa, ya ilaha illallah, kita beli macam-macam makanan kan. Kadang-kadang sebab kita lapar, jadi kita beli makanan macam-macam sehingga menyebabkan kita rasa, oh lapar ni, kita nak makan. Kan, jadi kita beli-beli, tapi bila dah buka puasa makan sikit je kita dah kenyang. Jadi makanan itu membazir. Esok beli lagi. Kan. Sehingga menyebabkan kita ni sehingga menyebabkan masyarakat ini menjadi budaya membazir itu adalah perkara yang biasa. Tidak ada bekas yang diisi oleh anak Adam. Bekas tu perut lah yang lebih kecil daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya, dan sekiranya ia terpaksa melakukannya juga, maka 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 untuk nafasnya. Kenapa dia sebut nafas kat situ? Sebabnya kalau kita makan terlalu banyak, orang Kelantan panggil so'os. Maksudnya dia so'oh. So'oh tu macam apa je kalau bahasa kita ni, bahasa Melayu, kita macam terlalu padat. Perut kita padat sangat dengan makanan, minum air lagi, makanan lagi, sehingga tak ada ruang untuk oksigen tu. Oksigen. Bukan oksigen kat situ dok. Tapi nak katanya tak ada ruang untuk kita nafas. Jadi kita macam, lepas kita makan tu kita mudah tercungap-cungap macam tu. Tak baguslah untuk kesihatan kan. Kita jadi rasa macam nak terjeluak lagi tu. Macam nak termuntah sebab perut kita terlalu rapat. Sehingga makanan tu kita rasa lagi dekat tekak kita ni. Itu dah tahap lampau lah. Pada saya itu adalah tahap yang dahsyat sangat lah makan macam tu. Jadi hadis Nabi kata, kamu adalah kaum yang makan apabila lapar dan berhenti sebelum kita kenyang. Yang kedua, budaya yang kedua adalah sedapnya makanan. Ini adalah, tetapi apa yang berlaku pada kita hari ini, kita makan selagi perut boleh dimasukkan dengan makanan dan tidak akan berhenti selagi perut tidak merasa kenyang kekenyangan yang melampau. Tapi tak dinafikanlah, ada orang yang jenis makan sikit tapi kenyang. Ada orang yang jenis makan banyak pun kurus juga kan. Ada orang dia tak boleh makan banyak, jadi kegemukan. Tetapi yang paling best, makan banyak tetapi badan tak naik-naik, sebabnya dia orang memiliki metabolisme yang tinggi. Tengok ni pembaziran. Bagaimana berlaku pembaziran. Sayang makanan tersebut dibazirkan, terutamanya dalam bulan Ramadan. Kalau saya lebih memilih untuk bulan puasa, saya jarang pergi ke kedai. Sebab apa? Saya lebih suka masak. Sebabnya apa yang kita masak itu lebih terjamin berbanding kita beli kat kedai. Sebab kita beli kat kedai, kadang-kadang penjual ni dia beli makanan hari ni, dia buat yang side ni. Tak laku ni dia jual esok, sebab tu ramai orang yang keracunan makanan. Sebab beli makanan kat kedai terlalu kerap lah. Kalau nak beli boleh, tapi belilah makanan yang panas.
Orang kata apa, masakan panas kan, sup dan sebagainya. Bukanlah yang sebab kita peniaga ni kita kena fikir mereka biasanya mengutamakan kepada keuntungan. Diorang tak kisah, saya pernah beli 2 kali. Saya beli pertama saya beli ayam gulai. Saya beli ayam gulai tu tengok ayam tu keras. Maksudnya memang dah banyak kali frozen agaknya. Yang kedua saya beli sotong. Sotong tu pun sotong belada. Sotong tu pun keras kejong macam tu. Jadi lepas tu memang saya tak beli dah lah makanan kat luar. Saya lagi bulan puasa saya lebih suka untuk memasak sendiri walaupun makanan yang simple. Kerana itu lebih, saya rasa lebih terjamin lah kesihatan, keselamatan. B adalah makanan segera. Tak dinafikanlah makanan-makanan segera. McDonald, KFC, McD, Pizza Hut, Subway. Semua ni adalah makanan yang kita makan lah. Saya pun makan Maggi dan sebagainya makan, tetapi bukanlah makanan yang kerap. Bukanlah setiap hari makan McDonald, bukanlah setiap hari makan Maggi, tak boleh. Kan sebabnya makanan segera ni biasanya penyakit pun dapat segera lah. Macam tu. Terdapat kajian yang dijalankan menyatakan pilihan restoran keluarga adalah berhubung kait dengan status berat badan berlebihan dalam kalangan kanak-kanak dan dewasa dalam kalangan Meksiko, Amerika. Kajian tersebut juga mendedahkan kanak-kanak adalah lebih berisiko mengalami berat badan berlebihan jika berada dalam keluarga yang selalunya memakan makanan segera. Di samping itu kerap menyumbang kepada kerap memakan makanan akan menyumbang kepada kadar obesiti. Saya ada bukan nak ni, tapi saya ada kawan, anak dia tu berat anak dia baru darjah 3 ke darjah 4. Berat badan dia dekat 70 ke 80 kilo. Awak boleh bayangkan macam mana. Saya tengok dia pun saya rasa lemah. Macam tu. Kan? Sedangkan budak-budak baik dia slim daripada dia gemuk dempol. So kita selaku bapa lah yang sepatutnya jaga pemakanan, bukannya bila anak kita buat makan tu kita bagi lagi, kita suruh lagi. Kesian lah. Sebab dia akan pertama memberikan kesan kepada kesihatan itulah obesiti. Apabila datang obesiti, anak kita akan terdedah kepada penyakit lebih awal. Sekarang ni golongan-golongan yang penyakit awal ni seperti mana kencing manis dan sebagainya kadang-kadang berlaku pada usia belasan tahun lagi. Sedangkan kalau zaman saya dulu belasan tahun tu tak ada penyakit lagi. Jarang dapat penyakit. Sekarang ni macam-macam, umur 17-18 pun dah ada penyakit kencing manis dan sebagainya. Jadi hati-hatilah. Ini adalah kesan budaya memakan makanan segera. Pertama, institusi keluarga kurang mesra. Saya tak nafikan bahawa apabila kita sentiasa beli makanan kat luar, kan? Apabila kita sentiasa beli makanan kat luar, saya tak nafikan bahawa dia akan memberi kesan kepada institusi kekeluargaan. Di mana asyik makan luar je, kan? Bila mak nak masak? Anak saya kadang-kadang, saya seorang ibu yang berkejaya. Suami saya pun seorang yang berkejaya. Kadang-kadang kita orang pun sibuk. Kadang-kadang life kami adalah life yang busy. Ada juga kami kadang keluar pergi beli McDonald je lah. Ataupun KFC. Sebab benda tu je boleh membantu kepada boleh membantu mengurangkan masa yang kebizian tu. Jadi benda tu sebenarnya tak bagus. Saya tak sentiasa juga pergi makan kat luar, tetapi saya selalu juga masak. Sebab anak saya suka saya masak banding saya beli kat luar. Bukanlah beli kat luar tu beli nasi-nasi macam tu, tak. Saya lebih suka macam ayam goreng. Macam tu lah, sekali seminggu tu adalah saya makan, tetapi nak kata kerap setiap hari tu tidak. Saya banyak memasak, meskipun ayam goreng budak-budak ni kadang-kadang ayam goreng pun tak pedas, kita goreng biasa, garang kunyit, ataupun saya goreng ikan dan sebagainya, itu pun diorang sudah suka, kan.
dan kita tidak merisikokan anak-anak kita dengan sekurang-kurangnya daripada dia kecil ni tidaklah dia terlalu obes. Sebab kalau bila dia dah obes daripada kecil, nanti dia dah besar lagi lah dia, obesiti dia akan melampau. Okey, ini adalah matlamat hidup. Apa matlamat kita hidup? Hidup untuk makan ataupun makan untuk hidup. Mestilah kita memilih untuk makan untuk hidup, bukannya hidup untuk makan. Tengok ni kan, dia kata hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Good food, good health, good life. Sebab tu orang yang jaga fitness, dan saya tak nafikan, saya pun tak berapa nak fitness dah sekarang ni. Kita lagi apabila seorang ibu yelah busy kan, busy tu kita pun nak jogging, kita fikir anak dan sebagainya. So that's why kita kena, kalau boleh kita kena jaga makanan lah, pengambilan makanan tu perlu imbang supaya tidaklah makan pukul 10 malam pun makan lagi, pukul 12 malam pun makan lagi. Yang itu tak seimbang dah lah. Okey, yang D adalah pilih makanan yang tidak sihat. Masyarakat sekarang ni adalah memilih makanan yang tidak sihat. Diri anda, you are what you eat kan. Diri anda ialah apa yang anda makan. Dia kata ada pakar pemakanan dari Amerika Syarikat, dia kata kajian bahawa masyarakat rakyat di negaranya mempunyai corak pemakanan yang tidak menyihatkan. Dia kata beliau mendapati penduduk negara itu memakan makanan terlalu banyak daging, lemak, gula, alkohol, bahan penambah, tetapi kurang memakan makanan yang berserat seperti sayur dan sebagainya. Jadi takbir ini juga mulai merebak dalam kalangan rakyat Malaysia yang pada umumnya memakan makanan terproses. Maksudnya orang, kalau kita nak makan, kita kena banyakkan makanan yang raw, bukannya makanan yang terproses seperti mana. Itulah burger kan, daging burger tu kan bagi proses. Boleh nak makan tapi janganlah terlalu kerap, janganlah setiap hari untuk makan benda yang terproses je. Banyakkanlah makanan raw seperti daging, ikan, ayam, tumbuh-tumbuhan pula, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu yang boleh memberikan kesihatan kepada tubuh badan, yang boleh membantu perut kita ini untuk memamah, untuk perut kita ini untuk untuk menghadamkan makanan tersebut. Kesian usus kita. Okey, seterusnya tengok kari semua ni. Boleh makan nasi lemak, kari ayam, kari gulai. Ini apa? Ini ikan gulai. Ini adalah makanan Melayu yang biasanya seperti santan, gula dan berlemak. Boleh nak makan tetapi kurangkan. Janganlah makan setiap hari nasi lemak. Setiap hari nasi lemak, tengah hari nasi lemak, petang nasi lemak. Jenuh lah macam tu. Jadi benda tu tak sihat lah. Nak makan boleh tetapi perlu mengecilkan kuantiti makanan tersebut. Sebab lagi kita berusia, lagi susah ataupun lagi sukar badan kita untuk metabolism kita makin rendah. Macam budak-budak tak apa dia makan banyak sebab metabolism dia tinggi, dia berlari sana, dia berlari sini. Macam orang tua, macam bila saya masuk dalam umur usia 30-an, 30-an lah orang kata. Itu pun, badan kita pun lain tau, tak sama dengan umur kita, umur 20-an. Apatah lagi apabila masuk usia fasa 40, 50. Yang tu lagi badan kita ataupun perut kita makin slow untuk mengunyah ataupun untuk menghadam makanan tersebut. E adalah halal tidak semestinya baik dan baik tidak semestinya halal. Makanan yang halal tidak semestinya baik dan makanan yang baik tidak semestinya halal. Contoh garam dan juga gula ni, dia orang halal. Tak, halal garam dan gula, tetapi pengambilan garam yang berlebihan boleh mendatangkan penyakit. Gula yang berlebihan juga boleh mendatangkan penyakit.
Apatah lagi makanan ringan. Makanan ringan, junk food. Apa tu dia panggil? Junk food lah. Cekedis-cekedis. Kalau orang Kelantan dia panggil cekedis je. Macam Tweeties. Benda-benda yang kita ngonyeng-ngonyeng tentang kita tengok TV dan sebagainya tu. Dia tidak menyihatkan pun, nak kata kenyang pun tidak, tapi kita suka ngonyeng-ngonyeng dalam mulut. Macam tu. Boleh nak makan tetapi janganlah setiap masa. Janganlah pagi, petang, siang, malam pun duk makan junk food je. Tak boleh lah. Kita kena imbang. Hidup ni kena imbang. Supaya badan kita pun imbang lah. Okay, makanan yang sihat seperti lembu, ayam dan kambing sekiranya tidak disembelih mengikut hukum syarak, maka ia adalah tidak halal meskipun telah diproses dengan bersih. Okay, dalam tafsir Al-Azhar, ini adalah kesimpulannya. Dalam tafsir Al-Azhar, Prof. Hamka mengatakan agar manusia tetap mencari makanan dan mengatur makanan serta minuman dengan sumber yang halal dan bukannya daripada sumber penipuan yang sering berlaku. Sama ada berbentuk rasuah, dicuri ataupun dipaksa. Ia adalah untuk memelihara jiwa daripada dikotori oleh makanan yang tidak halal sumbernya. Meskipun makanan tersebut adalah halal, tetapi unsur halal perlu dititik beratkan agar dapat menjaga hati dan tidak dicemari dengan makanan yang haram yang akan memberi kesan kepada kepribadian. Maksudnya setiap makanan yang kita makan akan memberi kesan kepada perangai kita, kepada sikap kita. Jadi ini kerana Islam amat mementingkan makanan dan minuman yang halal lagi baik. Itu halal lah, thayyibah. Jadi pada kuliah akan datang saya akan bentangkan tentang makanan halal dan thayyibah dengan lebih detail lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.